Okay, so kita akan mula dengan penfaktoran dan ini adalah definasi penfaktoran. Okay, so nanti pelajar sila salin mengikut warna lah. Okay, kalau warna dekat sini cikgu guna pen biru, nanti semua yang cikgu tulis di dalam atas kertas menggunakan pen biru, awak tolong salin di dalam buku nota awak. Itu sebagai jawapan. Okay, kita ada sikit penjelasan yang menggunakan pen merah di sini. Okay, so seterusnya kita lihat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penfaktoran. Okay, penfaktoran sebenarnya adalah kita mengenal pasti faktor. Okay, hari itu kita sudah cuba selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan faktor sempurna. Okay, pelajar yang join voice chat itu dia tahulah apa yang kita tengah bincang. Jadi, latihan itu sudah lengkap. Latihan itu sudah lengkap tak pelajar? Belum. Belum. Hari itu cikgu bagi voice chat cikgu ada post sedikit-sedikit langkah kerja kan. So yang itu nanti tolong tengok balik. Okay, apa yang cikgu post dan seterusnya awak masukkan jawapan. Okay, dan seterusnya bagi penfaktoran juga. Okay, apabila didarab kita akan menghasilkan ungkapan asal. Okay, so ini adalah berkaitan dengan sedikit definisi penfaktoran. Dan penfaktoran juga merupakan proses songsang bagi kembangan. Okey, kita mula dengan apa yang kita sudah belajar. Jadi kita buatkan dia seperti ulang kaji. Okey, first, kita akan cuba senaraikan faktor. Yang pertama, 3P. Jadi hari itu yang join voice chat itu masih ingat macam mana nak buat senarai faktor bagi bagi sebutan algebra ini. Mula dengan apa? Mula dengan nombor apa darab nombor apa? Ya, pelajar. Mula dengan 1 darab 3P. Seterusnya? Apa lagi? Yes, go. So, kita ada 3 darab P. Okay, so nanti dalam buku nota awak, semua ini awak masukkan dalam ruang jawapan ya. Okay, faktor bagi 3P adalah 1, 3P dan 3P. Kita akan buatkan satu U-turn dekat sini untuk senarai kita. Okay, next kita cuba pergi kepada 5PQ pelajar. Semua ini hari itu kita sudah bincang tapi sikit je orang masuk, so cikgu buat sekali lagi. Apa pun mesti mula dengan 1. 1 darab dengan nombor itu. Jadi nombor di sini adalah 5PQ. Seterusnya kita boleh, ialah siapa pelajar? Boleh bagi jawapan. Seterusnya kita boleh tulis siapa dekat sini? 5 darab PQ. Okey, betul. 5 darab PQ. Okey, very good. Next, kita boleh tulis apa lagi dekat sini? Kita boleh sambung lagi jawapan. Apa lagi yang kita boleh keluarkan daripada 5PQ? 5P darab Q. Okay, very good. 5P darab Q. Lagi? 5Q darab P. Very good. So, 5Q darab P. So, inilah jawapan yang lengkap. So, di sini nanti tolong tuliskan faktor bagi 5PQ sama dengan. So, you ambil satu-satulah. 1, 5. Seperti yang cikgu kata, mata awak mula dari sini, you pusing sampailah ke atas. Jadi apabila kita tulis, kita ikut saja urutan dia. Okay, 5PQ, 5Q, P, Q, PR, akhirnya 5PQ. Okay. So, seterusnya kita cuba soalan 3M, kuasa 2. Jadi, mulakan dengan apa?
3M kuasa 2. Mulakan dengan 3M kuasa 2. Takkan nak satu nombor je. Kita nak nombor darab nombor. 1 darab 3M. 1 darab 3M, awak akan dapat 3M kuasa 2 ke? Pelajar, awak kurang apa dekat sini? Kuasa 2. So apabila bagi jawapan yang penuh. Kalau tidak, salah konsep. Okay? Kita tak ada shortcut dekat sini. Apa pun kita sebut lengkap. Okay, next. Ada apa lagi kita boleh letak? Ya, pelajar. Nak letak apa? 3M2 darab 1. Ini kan sudah sama. Apa yang tunjuk dekat sini ialah apa yang awak sebut sekarang lah. Kalau tempat dia terbalik, pelajar tengok sebelah. Kalau awak sudah bagi jawapan ini jawapan yang pertama kali awak bagi. Kali yang kedua, awak sebut ini. So, sila bagi tahu pelajar 1 dengan 2 ini sama ke tak sama? Sama ke tak sama? 2 ini. Sama kot. Jangan kot. Jawapan mereka adalah sama. Okey, maksudnya urutan jangan terbalikkan tapi nombor itu adalah sama. Kalau nombor itu sama, maksudnya mereka adalah sama kerana darab. Belajar awak mesti faham konsep darab. 5 darab 3 sama dengan berapa? 15. 3 darab 5? 15. 15 juga. Tengok sini. 5 kat kiri, 5 kat kanan. 3 kat kiri, 3 kat kanan. Adakah mereka dapat jawapan yang sama? Sama. So maksudnya mereka adalah sama. Jangan bagi urutan yang sama nombor. Kalau sama nombor, kita tak terima lagi. Okey, kalau tidak, jawapan akan bertindik. Okey, so next pelajar sila bagi senarai yang seterusnya. Siapa lagi? 3 darab 3 darab M kuasa 2. Very good. Okay. 3 darab M kuasa 2 lagi. Apa lagi pelajar? Fikir. Kita ada kuasa 2 kat sini. M kuasa 2 darab 3. Ayah, tadi kan sudah beritahu. Mereka kan sama. Pelajar, sekali lagi tolong dengar betul-betul. Dua barisan ini mereka barisan yang sama. Sama. Kalau sama, kita tak akan terima salah satu. So, kita terima sahaja satu itu. Faham tak belajar? Faham cikgu. Faham ya? Maksudnya, awak jangan bagi 5 darab 3 dan 3 darab 5. Tak nak. Maksudnya, bagi benda lain. Okey? Bagi benda lain. Contoh, saya nak dapatkan 10. 10 awak kata, oh cikgu, 10, 1 darab 10 ialah 10. 2 darab 5 ialah 10. 10 darab 1 boleh terima? Tak boleh. Kenapa? Kerana sini sudah ada 1 dan 10. So sini kiri kanan tak penting. Yang penting ialah you check nombor itu. Kalau nombor itu sudah ada di barisan itu, awak jangan ulang lagi. Okey ya? So pelajar tolong fahamkan. Ini sangat penting. Okey, sebab itu cikgu ulang-ulang untuk jelaskan. Sangat penting, so sila fahamkan. Okey, tak apa, nanti kita check lagi tengok awak faham ke tak faham. Okey, selain daripada 2 barisan ini, ada lagi satu barisan. M darab kuasa 2.
Tak dengar. Yang depan itu tak dengar. Dengar sahaja M kuasa 2. Depan ialah apa? Siapa yang cakap tu? Yang depan itu ialah apa? Tak dengar tu. Ya, pelajar. Cikgu, jawapan M darab M. M darab. Ini pula dengar yang depan saja. M darab apa? Okey. Saya nampak ada orang tulis dekat chat manusia. Okey, very good. Okey, M darab 3M. Okey, adakah ini boleh jadi jawapan? Ya. Okey, so maksudnya, okey, sekali lagi cikgu jelaskan. M kuasa 2, artinya saya ada M darab M. So, 3M kuasa 2 maksudnya 3 darab M darab M. So, kalau kita letak M darab 3 maksudnya bolehlah bilangan M itu tetap ada 2. Okay. So, di sini kita ada 2M. Sini pun ada 2M. So, sini adalah 1. Jumlah kita ada 2M juga. Okay, so kuasa 2 kita mesti berhati-hati dengan mereka. Mereka boleh dipecahkan seperti macam ini. Seorang duduk di kiri, seorang duduk di kanan. Okay, so pelajar ada soalan untuk setakat ini sehingga soalan C. Ada tak soalan yang awak tak faham? Tak ada, cikgu. Tak ada. So nanti tolong bagi jawapan 1, 3 dan seterusnya. Pelajar tolong isi ya. Apabila saya tulis dot macam ini ya. Contohnya saya tulis 1, 3 dot. Nanti apabila sampai ke tangan saya, buku murid pun tulis dot. Aduh, pening kepala cikgu. Maksudnya awak tolong isi lengkap lah. Cikgu ni nak kejar masa. Cikgu kadang-kadang tak sempat nak tuliskan semua jawapan. Jawapan sekarang sudah ada kat sini kan. Awak je salin sahaja ikut satu U-turn macam itu. Okey, jangan bagi saya macam ini di buku awak. Boleh tak? Boleh. Boleh ya. So nanti saya tak nak tengok apabila saya kutip ada orang tulis dot dekat sana. Okey. So sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, semua ini cikgu padam. Nanti senang untuk awak rujuk. Okey, next. Kita akan pergi kepada faktor sepunya. Ni ke? Okey. So hari ini kita akan pergi kepada faktor sepunya. Sebenarnya ini pun hari Isnin kita sudah bincang. Tapi cikgu nak ulang lagi kerana nanti dekat bawah kita akan sambung FSTB. Okey, FSTB adalah faktor sepunya terbesar. So cikgu sambung sikitlah dekat sini. Apa itu ialah faktor sepunya. Okey. So pelajar kita lihat apa itu ialah faktor sepunya bagi 4M dan 8MN. Jadi mula-mula kita buat apa? Kita senaraikan dulu apa untuk 4NM. Okey, mula dengan apa pelajar? Sekali lagi kita buat benda yang sama. 1 darab 4M. Very good. Next. 2 darab 2M. Very good. Next. Next. 4 darab M. Very good. Okay. So dah selesai lah. Okay. Kalau kita tak ada kuasa-kuasa 2, tak ada huruf-huruf banyak-banyak, selalunya apabila kita tengok, kita fokus kepada nombor itu sahaja. Okay, tengok. 1, 2, 4. Kita fokus kepada nombor itu sahaja. Okay, M itu memang satu kat sini sahaja. Okay. So next kita pergi kepada 8MN. Okay, mula dengan
1 darab 8 mn. Okay, very good. Next. 2 8 darab darab 4 darab 8 mn. Okay, 2 darab 4 mm ah. Jap. Okay, very good. Next. 8 darab mn. Okay, betul lagi. Ada lagi. mm 2 darab 8. mm darab 8 samalah dengan 8 darab mm. Lagi. Lagi. Mula dengan 2M darab dengan 4N. Maksudnya M dan N. Saya pecahkan dia duduk kiri, duduk kanan. Nampak? Okay. So, boleh tak terbalikkan? Okay. Tak. Boleh tak terbalikkan? Okay, pelajar ini tolong jawab sikit ah. Adakah dua barisan yang cikgu warnakan kuning ini, barisan A, barisan B adalah barisan yang sama? Mereka sama ke? Tak. Sama ke tak sama? Tak sama pelajar. Kalau you tengok, ini ialah 2M. Ini ialah 4M. Mereka tak sama. Jadi boleh tak mereka dituliskan? Mereka boleh ditulis. Faham? Faham tak ni? Faham tak? Suara apa tu? Faham tak pelajar? Faham cikgu. Faham kerana saya takut you confuse. Kerana kalau kita ada dekat bilik darjah, senanglah cikgu nak jelaskan. Cikgu tengok muka awak blur ke tak blur ke. So cikgu tahu awak blur dekat mana. Tapi dekat sini kerana tak dapat tengok muka awak, kerana cikgu pun perlu presentation dekat sini. Jadi awak perlu bagi respon Okey, selain itu ada apa lagi kita boleh sambung? 8? 8 apa? M. M darab? Darab N. N. Okey, ada lagi tak? The last one. 8? N. N. Darab dengan? M. M. Okay, very good. Okay, very good. So di sini seterusnya kita akan pergi kepada faktor sepunya. Faktor sepunya maksudnya di sini ada, di sini pun ada. Okay, so kita akan semak siapa yang ada, kita bulatkan. Okay, of course sentiasa mula dengan 1. Okay, seterusnya ada apa lagi? Ada apa lagi? Selain daripada 1, 2. Okay, very good. Next. 4. 4M. Kita tak tulis 4 ya sini. Alamak, kita tak tulis 4. Cikgu 4M. Cikgu pun tercicir. Tak, sini mesti ada 4, 2MN. Cikgu pun tercicir dekat sini. So sini 4 pun ada. Okay, next. 8. 8. 8M. Sini ada 8 ke? Tak ada. Kalau tak ada, boleh ke? Sini ada 8? Tak ada. Tak ada kan? So, tak boleh lah 8. Siapa lagi? 8M. 8M juga. Ada ke 8M dekat sini yang saya boleh bulatkan? Amoy. Tak ada. Awak tengok tak screen sekarang? Dia kenapa sebut 8M? Okey, sekarang M bersama dengan M. Lagi, siapa? Lagi. 2M. Yes, 2M. Pelajar tengok macam mana cikgu bulatkan. Yang warna biru je yang cikgu bulatkan. Saya tak boleh tiba-tiba tulis dengan warna hijau 8M dan sini saya nak juga bulatkan 8M. Tak boleh ya? Tak boleh. So selain 2M, the last one is 4M.
So nampak sini semua dibulatkan. Sini sekumpulan sahaja dibulatkan. Okey, akhirnya nanti kalau tulis nota tak cukup tempat, sila adjust dulu buatkan nota awal cantik. Okey, faktor sepunya kita ada 1, 2, 4, M, 2M dan 4M. Semua yang bulat-bulatkan itu awak tulis satu set dekat sana. Dah cukup jawapan kita. Boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okey, ini sebenarnya setakat hari Isnin apa yang kita sudah buat. Okey, so sekali lagi cikgu ingatkan supaya nanti kita masuk sini awak pandai. Okey, sekarang tengok apa yang kita sebenarnya nak belajar hari ini. Okey, kita akan pergi masuk tajuk yang kedua iaitu kita akan cuba menfaktorkan ungkapan algebra. Sebelum-belum ini, kita semua faktorkan ini kita panggil sebutan algebra. Maksudnya dia 1, 1, 1. Kita faktorkan 3x, kita faktorkan 4xy. Macam ini kita panggil sebutan. Sekarang kita akan pergi kepada ungkapan algebra. Okey, apabila kita ada ungkapan algebra, artinya mereka akan digabungkan menggunakan tambah ataupun tolak. Okey, so kita ada beberapa cara. Cara yang pertama dekat sini kita menggunakan FSTB. So sebelum kita masuk FSTB, kita tengok dulu di sebelah kiri apa maksudnya FSTB. FSTB bermaksud faktor sepunya terbesar. Contohnya apabila kita buat yang tadi, soalan yang tadi itu, okey, ini yang soalan yang tadi kan. FSTB kita adalah 4M. Kenapa boleh dapat 4M? Pelajar awak ikut saya tak pelajar? Pelajar? Pelajar awak bersama dengan saya tak? Halo? Ada ya. Sekarang cikgu nak jelaskan dahulu apa itu FSTB. Okey, ini ialah FS, faktor sepunya. FSTB ialah faktor sepunya terbesar. Macam mana kita kata mereka terbesar ialah apabila kita sudah bulat-bulatkan, dia adalah orang yang terakhir dalam senarai U itu yang kita bulatkan. Nampak tak? Dia adalah orang yang terakhir yang kita bulatkan. So mereka juga dinamakan sebagai FSTB. Okey. So setakat ini jelas? Jelas cikgu. Okey, jelas ya. Okey, kita pergi kepada sini pula. Okey, kalau kita nak cari FSTB, ikut mana cikgu tulis itu awak pandang. Okey, kita sebenarnya boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah pembahagian berulang form 1 awak sudah belajar. Jadi kalau sekarang nak guna di atas sebutan-sebutan, macam mana kita nak guna? Kita boleh guna kaedah pembahagian berulang yang samalah. Iaitu kita buat pembahagian sehingga tidak boleh dibahagi lagi. Contohnya, okey, 4M, 8MN kita bahagi dahulu dengan 4. Okey, so tinggal sahaja M, tinggal sahaja 2MN, kita bahagi lagi M. Sekarang sebutan algebra ada huruf. Huruf juga boleh dimansurkan ataupun dihilangkan melalui pembahagian. Okey, jadi M bahagi M. M bahagi M akan tinggal sahaja 1 di sini. So 2MN bahagi M akan tinggal 2M di sini. So akhirnya macam mana nak dapat FSTB, ambil siapa yang kita dudukkan di kanan, di kiri, kita darab dan kita akan dapat jawapan 4M. Seperti yang kita buat dalam senarai, kita juga dapat 4M sebagai FSTB. Belajar sikit-sikit boleh jelaskan? Boleh jelas ya?
Boleh cikgu. Okay, so nanti kita cuba, kita nanti cuba, you cuba tengoklah apa yang FSTB berkaitan, then awak mahirkan. Okay, ini semua tak nak. Okay, so sekarang kita mula. Tentukan FSTB bagi 3x tambah 15. So mula-mula kita akan letak 3x tambah 15 dalam bentuk macam ini. Semua pun akan kita mula dengan cara pembahagian berulangan macam ini. Okay, so sekarang kita mula bahagi. Apa yang kita boleh letak di sini pelajar? Supaya 3x dan 15 boleh kita bahagikan. Awak rasa kita boleh letak siapa dekat sana? Nombor dahulu, nombor. 5. 5. Tiga boleh bahagi dengan 5 ke? Maksudnya kalau kita nak bahagi, artinya kita akan cari siapa akan dudukkan di sini. 15, siapa akan dudukkan di sini. Kalau sini letak 5, boleh ke? Nampak tak apa yang saya tulis? Kalau sini letak 5, kalau sini ialah 15, bahagi 5 dapat berapa? 3. So ini okey lah, ini okey. Tapi kalau sini 3 boleh bahagi kepada 5 ke? Untuk dapatkan tepat. Tak boleh kan? So fikir nombor lain. Fikir nombor lain belajar. Siapa lagi? 1. Yang paling tak nak ialah 1. Kenapa? Kerana semua nombor bahagi 1, dia akan balik kepada nombor dia. Nampak? Awak bahagi 3, awak bahagi 3 bagi 1 dapat 3. Nanti awak 15 bagi 1 dapat 3. So kalau you sini tulis 1, dia akan bagi sahaja ulang soalan. Nanti you bagi 1 lagi. So bila awak nak siap jawapan awak, kita nak benda yang macam ini belajar. Sekejap cikgu tunjuk sikit. Yang macam ni. Maksudnya nombor saya letak sini, dia akan terus tukar. Nampak? 4M jadi M. 8M jadi 2M. Dia akan jadi kecil-kecil, mansur-mansur kan. So, sebab itu, kan Form 1 sudah banyak kali ingatkan sifir mesti pandai. Di sinilah kegunaannya sifir awak pelajar. Kalau sifir tak pandai, awak tak tahu macam mana nak letak nombor dekat sana. Kalkulator pun tak akan bantu awak kerana kalkulator bukannya awak, dia tak boleh fikir. Okey, sini kita letak 3. Sekejap, tukar warna. Sini kita letak 3. So, 3 bahagi 3 dapat X. Tambah, kita tulis kerana sini tambah. So, sini pun tambah ya. Okey, 15 bahagi 3 kita dapat 5. So, sini semak X dengan 5. Tak boleh lagi bahagi, so saya biarkan. So, di sini saya akan tulis 3X dalam X tambah 5 dalam kurungan. So, ini saya sudah faktorkan. So, inilah jawapan saya. Okey tak pelajar? Okey cikgu. Boleh ya. You terima dahulu. Nanti you buat. You mungkin akan mahirlah dengan nombor-nombor. Okey, kita lihat B. B kita ada 4X kuasa 2 tambah tambah 8XY. Okey. Susun dalam bentuk macam ini dahulu, baru awak fikirkan dengan nombor. Maksudnya 4, 8. Saya nak bahagi nombor apa supaya mereka boleh bahagi serentak. Bahagi nombor apa? 4 dengan 8? Pan? Ya, pelajar? 4. 4, very good. So, bahagi 4. 4 bahagi 4, maksudnya you fikir 4 bahagi 4 sudah jadi 1. So, tinggal sahaja X. Kuasa 2. Kita tak ada benda macam ini, so kita tulis sahaja X
kuasa 2. Okey? Sini tulis tambah. Kerana atas tambah, awak pun ikut tambah. 8 bahagi 4. Dapat berapa? 2. So, X, Y masih ada lagi. Kita ikut. Pelajar boleh ke? Ini cikgu Boleh, padam cikgu. ah. Ini cikgu padam. Okey, seterusnya apa lagi yang kita ada ialah kita boleh sambung kerana masih lagi ada yang boleh dibahagi. Siapa yang awak rasa boleh dibahagi pelajar sekarang? Maksudnya you tengok ini. Dengan ini, ada apa lagi yang boleh dibahagikan? Ya, pelajar. Sudah tak ada nombor kan? Kalau tak ada nombor, you fokus kepada huruf. Huruf lebih senang sikit pelajar. Kalau kita tengok nombor, maksudnya kita perlu cari nombor yang sama-sama boleh dibahagikan. Sekarang dah tak ada nombor kerana X kuasa 2 tak ada nombor. X kuasa 2 tak ada nombor. Okey, 2X kuasa 2 hanya dia saja boleh nombor tapi kita tak akan fokuslah kepada nombor itu. Jadi sekarang kita akan fokuskan kepada sebutan dia. So pelajar, sebutan dia pun sama, kita tengok ada X. Ada X. So kita akan bahagikan X. Okey, tengok ya. X kuasa 2 bahagi X. Dia akan tinggal sahaja 1X. Pelajar sila tengok apa yang cikgu tulis supaya awak ada ingatan itu. Okey, kerana nanti semua ini cikgu akan padam. Kerana kalau tidak, nota awak akan jadi sangat-sangat padat. Okey. So, X kuasa 2 bahagi X, kita akan tinggal saja X. Awak cuba beritahu saya, 2XY bahagi X akan dapat apa pelajar? 2Y. Yes, very good. 2Y. So that's why I say untuk huruf lebih senang. Huruf maksudnya you just potong sahaja. Kalau mereka ada bilangan yang berlainan, contohnya ini ada 2, ini hanya 1 kan. So maksudnya 2 tolak 1 lah. Tinggal 1 lagi dekat sini. Macam itu. Okay. So sila kita kata buat kerja supaya nanti awak mahir. Ini sebenarnya sangat senang. Kerana nombor boleh awak minta bantuan kalkulator. Nombor lah, nombor sahaja. Tapi huruf-huruf awak mesti pandai sendiri. Okey, jadi di sini saya boleh tulis apa? Saya boleh tulis 4X. Sekejap Saya boleh tulis 4X per dengan X tambah 2Y. Okey. Apa yang kita ada kat sini 4X. 4X, kita susun dekat luar kurungan. Luar kurungan. Okey, yang lain semua itu kita masukkan dalam kurungan. Yang sini, cikgu labelkan guna warna lain. Yang ini semua kita masukkan dalam kurungan. Siapa yang duduk dekat warna kuning tu akan masukkan dalam warna kuning. So pelajar setakat ini faham tak? Faham, Faham, cikgu. cikgu. Boleh ya, cuba faham ya. Kita ada soalan lagi, don't worry, okay. Kalau ada kita kata kemuskiran yang awak agak-agak sikit ke, okay, semua tolong tanya sekarang. Okay. Apa yang saya sudah potong ya? 2Y. Sekejap tulis balik. Okey, so sekarang kita pergi kepada C, pelajar. Okey, C ialah 9 tolak 3 PQ. Seperti biasa kita tulis cantik-cantik kat sini. Okey, mulakan dengan nombor. Apa nombor yang kita boleh bahagi serentak 9 dan 3? Nombor 3. apa? 3. Very good. So 3, 9 bahagi 3 kita dapat? 3, yes. 3 bahagi 3 sudah jadi 1 kan. Tapi 1 kita tak akan tulis. Tengok, cikgu tulis dan cikgu padam. Okay, so awak jangan tulis 1 PQ. Tulis sahaja PQ. Okay,
So seterusnya tak ada lagi nombor yang sama kita boleh bahagikan. Jadi kita masukkan jawapan 3. 3 tolak PQ dalam kurungan. Okey ke tak? Okey, cikgu. Okey ya. Okey. So next kita pergi kepada 6H tolak 6H tolak 4GH. Okey, 6H tolak 4GH kita ada nombor dan juga huruf yang kita boleh bahagikan. Okey, mula dengan nombor 6 dan 2, 4. 2. Yes, very good. 6 bahagi 2 dapat? 2. Dapat 2 lagi. 6 bahagi 2. 3. Yes, 3H. So H awak tuliskan ya. Okey, 4 bahagi 2 dapat? 2GH. 2GH. Very good. So di sini tinggal huruf sahaja. Kerana 3 dan 2 tak ada nombor yang boleh dibahagi serentak. Jadi apa huruf yang saya boleh bahagikan? H. H. Very good. So sini akan tinggal. Ini ada baki apa dekat sini? 2G. Yang depan tu? Oh, 3 3 tolak 2G. 2G. Very good. So jawapan ialah 2H. Okey, letak sini 2H. Kurungan 3 tolak 2G. Kurungan. Boleh? Okey Boleh, tak cikgu. pelajar? Boleh ya. Okey, So cikgu. nanti tolong lengkapkan nota awak dengan isikan semua jawapan yang sudah cikgu tulis dalam pen biru ini dan buatkan jawapan awak dengan lengkap Okey. Okey, next kita pergi kepada kita akan sambung lagi satu tajuk penfaktoran juga. Okey. So ini adalah yang kedua. Tadi ialah guna penfaktoran FSTB. FSTB. So sekarang ini adalah yang kedua, panjang namanya. Menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, ini yang kedua yang kita akan belajar hari ini. Apa maksudnya kuasa dua sempurna? Okey, sila fokus kepada warna hijau yang cikgu nak tulis sekarang. Okey, kuasa dua sempurna artinya nombor itu dikuasa duakan dan dia akan jadi satu jawapan kan? So, ini adalah kuasa dua sempurna. Bukan. Terbalik sikit. Terbalik ya. Jap. Okey. Apabila nombor ini dikuasa duakan, dia akan menghasilkan satu nombor. Okey, nombor ini dinamakan sebagai, nombor bulat ini dinamakan sebagai kuasa dua sempurna. Kalau sempurna maksudnya dia adalah nombor bulat sahaja. Nombor bulat sahaja. Pelajar faham ke? Tak Halo. faham, cikgu. Faham, cikgu. Faham ya? Faham ke tak faham? Cikgu, saya tak Faham. faham. Okey, tak faham. Okey, sekali lagi you dengar. Okey, kuasa dua. Sebenarnya kuasa dua, semua orang boleh kuasa dua. You tengok sini ya. You tengok yang warna hitam sekarang. Okey, 2 kuasa 2 sama dengan berapa pelajar? 4. 4. Okey. Kalau cikgu tanya 1/2 kuasa 2 kan? Apa jawapan kita? Hmm? 1/4. Okey. 0.2 kuasa 2. Apa jawapan kita? 0.4. 0.04. Bukan 0.4 saja, 0.04. Okey. Ini ialah 3 bentuk nombor. Kita ada, saya conteng sikit lah. Kita ada nombor bulat.
Betul? Ingat apa itu nombor bulat tak? Ingat lagi tak apa maksudnya nombor bulat? Nombor bulat maksudnya dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. Jadi kita namakan dia sebagai nombor bulat. Okey, dia seperti bulat lah. Dia bulat sahaja. Okey. Ini kita panggil sebagai pecahan. Okey, 1/2 ini adalah pecahan. 0.2 ini kita panggil apa? Nombor apa? Perpuluhan. Yes, very good. Nombor perpuluhan. Okey, apa yang cikgu nak cakap sekarang tolong dengar betul-betul ya. Okey. Semua di sini sebenarnya boleh dikuasa duakan. Setuju tak? Setuju tak? Maksudnya nombor bulat boleh dikuasa duakan. Pecahan boleh dikuasa duakan. Perpuluhan juga boleh dikuasa duakan. Betul tak? Betul. Okey, tetapi hanya nombor bulat dikuasa duakan. Dengar ya. Hanya nombor bulat dikuasa duakan. Kita panggilkan mereka sebagai kuasa dua sempurna. Kerana mereka akan dapat balik nombor bulat. Kalau pecahan, tengok ya. Kalau pecahan, you kuasa duakan, you akan dapat pecahan. Kalau nombor bulat, you kuasa duakan, you akan dapat nombor, Kalau nombor perpuluhan, you kuasa duakan, awak akan dapat perpuluhan. Tetapi hanya nombor bulat dikuasa duakan akan dapat nombor bulat yang cantik. Boleh faham? Boleh. So sekarang hanya nombor bulat dikuasa duakan. Kita panggil mereka sebagai kuasa dua sempurna. Okey? Ini kita panggilkan mereka sebagai kuasa dua. Biasa je lah kuasa dua. 1/2 kuasa 2, 1/4 ialah kuasa 2. Macam tu. Okey tak? Okey, cikgu. Boleh cikgu. ya? Ha. Boleh. So sebab itu nanti awak tengok soalan. Semua ialah nombor bulat sahaja. Tak ada pecahan. Kerana pecahan dan perpuluhan mereka tak sempurna. Okey, mereka tak sempurna. Mereka pecahan, mereka perpuluhan. Jadi mereka dikirakan sebagai tak sempurna. Okey, so, sekejap ya, saya padam dahulu. Okey, ini ialah soalannya. Awak cuba tengok dulu soalan. Tengok soalan. Semua ialah nombor bulat. Nampak? Ha. Kalau soalan dekat buku buku teks yang nanti cikgu pesan pun semua ialah nombor bulat. Tak ada nombor pecahan, nombor perpuluhan. Sebab itu kita kata mereka adalah kuasa dua sempurna. Okey, hanya nama sahajalah sebenarnya. Nama sahaja. Okey, kita panggil mereka sempurna. Perfect. Okey, next kita pergi kepada yang ini. Okey, apa yang sangat special dekat sini ialah dia mesti hanya boleh adalah tolak. Tengok apa yang cikgu bulatkan. Dia hanya boleh saja tolak. You tengok contoh yang cikgu bagi. Semua tolak sahaja. Selalunya contoh cikgu ada tambah, ada tolak. Tapi kali ini semua tolak saja. So, dia hanya boleh adalah tolak. Soalan dia. Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh ya. Okay. Next. Yang warna hijau ini pula ya. Okey, kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua adalah kuasa dua sempurna. Okey, you tengok soalan ini, soalan contoh. Tengok contoh. Okey, X kuasa 2 tolak 4. Jadi saya mesti pastikan dua yang terlibat ini mereka adalah kuasa dua sempurna. Jadi macam mana saya nak tahu? X kuasa 2 sudah ialah kuasa 2. Jadi kita kira dia sebagai kuasa 2 sempurna. Macam mana dengan 4? 4 awak mesti hafal lah. Kalkulator. Tahu tak macam mana nak tekan kalkulator supaya awak tahu dia ialah sempurna ke tak sempurna? Ada kalkulator?
Ada. Ada ah. Okey, jap. Okey, contohnya. Ya, I present first. I can present my calculator. Oh, can ah. Boleh nampak kalkulator cikgu? Nampak kalkulator saya? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Nampak ya? Okay, so ini awak boleh minta tolong kalkulator. Tengok macam mana awak nak dapatkan sempurna. Okay, on your calculator, kita ada ini. Apa yang dia tunjuk ni? Nampak tak saya? Okay, nampak ke cursor yang warna pink cikgu tu? Anak panah warna pink itu yang bergerak awak nampak tak? Nampak. Nampak ya? Nampak. Okay, very good. Okay, girls. Dekat atas calculator awak ada satu cursor, ada satu button yang macam ini. Ada kan? Nah, ini. Kalau awak nampak cursor cikgu, sekarang cursor yang warna pink cikgu itu, anak panah yang warna color pink ini tengah berada di atas button itu. Okay? So, sila tengok apa, bukan tengok. Sila check kalkulator awak, ada tak button yang sama? Cikgu tak sama. Yang awak punya, maksud saya ialah bentuk yang sama, ada tak? Memang tak sama lah kerana yang cikgu punya ialah atas laptop punya. Awak punya di atas tangan awak punya. Ada tak? Ini. Ada kan? Okay, so pelajar, awak ada sertifikat calculator ke tak ni? Halo? Ada cikgu. Ada. Nampak tak simbol ini di atas kalkulator awak? Ada cikgu. Okey, kalau ikut simbol awak, dia tak ada tulis 2. Dia hanya ada yang tulis 3, betul? Betul cikgu. Betul cikgu. So macam mana nak guna? Okey, guna cara dengan senang sahaja. Contohnya sekarang saya nak semak sama ada 16 ialah kuasa 2 sempurna ke bukan? Okey, so guna 4 lah. Tadi soalan ialah 4. Okey, you tekan simbol ini, you tekan 4, you tekan sama dengan dia tak sama dekat sini pula. Saya tengok standard dia macam mana. 4. Saya tak boleh tunjuk kalkulator inilah. Dia tak sama dengan kalkulator kita. Okey, tak apa. You dengar arahan cikgu pelajar. Okey. Di atas kalkulator awak tekan punca. You tekan punca. You tekan 4. You tekan sama dengan. You jangan rujuk kalkulator, jangan rujuk kalkulator cikgu. You rujuk kalkulator awak. You tekan punca, tekan 2, tekan 4. Sama dengan jawapan apa? Jawapan ialah Halo, awak dengan saya tak? 2. 2. Okey, so kita balik kepada kertas kita. Okey, maksudnya mana tempat duduk 2 itu pelajar? Masih dekat contoh Okey, maksudnya awak sudah dapat satu ungkapan yang macam ini. Awak nak selesaikan. Kalau nak buat FSTB boleh ke pelajar? Tadi baru kita belajar FSTB kan? Kalau kita nak buat cara FSTB untuk buat penfaktoran boleh ke? Tak boleh kan? Kerana sini ini hanya ada X, ini tak ada X. So macam mana saya nak buat X dekat sini? Semua tak boleh.
So, kalau tak boleh, jadi saya perlu carilah cara lain untuk faktorkan dia. Jadi mungkin dia adalah kuasa 2 sempurna. Mungkin. Jadi saya perlu semaklah nombor. Kalau saya tak pandai hafal kuasa 2, jadi saya perlu pandai guna kalkulator. Okey, jadi macam mana saya nak semak? Adakah dia ialah kuasa 2 sempurna ini? So, on your calculator, you tekan kuasa 2, you tekan 4, you tekan sama dengan dan dia akan bagi awak jawapan 2. Okey, kalau dia ialah nombor bulat, seperti yang cikgu ajar. Kalau dia ialah nombor bulat, maka dia adalah kuasa 2 sempurna. So, bolehlah kita dudukkan mereka dalam cara ini. Boleh tak faham? Boleh cikgu. Boleh ya. Nanti kita akan bersama dengan kalkulator. Lupa nak minta awak sediakan kalkulator hari ini. Okey. So, sekarang kita balik kepada soalan. Wah, sudah banyak cikgu conteng. Okey, jap. Padam semua dulu. Okey, so sekarang tadi saya sudah tekan dapat kuasa 2. So macam mana saya nak tulis? Saya tulis semula dekat sini ya. You tengok, sana sudah saya conteng. Okey. Kalau sekarang saya sudah tahu 4 ialah 2 kuasa 2. Tadi saya tekan punca, dapat 4. Sebenarnya mereka adalah songsang. Kalau sini punca, dia sama dengan kuasa 2 di sini. Okey, so kita akan ada X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kononnya ini adalah kedudukan untuk Y kuasa 2 di atas. Yang di atas macam ni. Kononnya, okey. Tapi sekarang nombor yang sebenarnya ialah 2 lah. Okey, so apa yang saya boleh tulis? Saya akan faktorkan dia dalam 2 kurungan pelajar. Ini sangat senang. Kalau awak sudah kena pasti dia ialah kuasa 2 sempurna. Jadi awak letak X tambah 2, X tolak 2. Senang. 1 you letak tambah di tengah. 1 you letak, alamak saya tulis Y. 1 you letak tambah di tengah, 1 you letak tolak di tengah. Macam ni. Macam ini. Pelajar ada soalan tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya. cikgu. Okey, so di sini saya buat sikit rumusan. Sikit saja rumusan. You dengar betul-betul. Semak balik apa yang awak tadi belajar. Okey, yang pertama, kalau sudah dapat soalan, kita semak, boleh tak saya guna FSTB? Kalau sudah tak boleh, saya perlu cari jalan lain. So, jalan lain ialah tentukan ini adalah kuasa 2 sempurna. Macam mana nak tentukan kalau saya tak pandai hafal-hafal sifir? You pergi ke kalkulator, you puncakan apa nombor yang awak dapat di sini. Dan kalau di sini tunjuk jawapan nombor bulat, okey, so kita boleh teruskan sama dengan di sini sahaja. Akhirnya buka 2 kurungan, sini tambah, sini tolak. Apa yang ada kita dapat dekat sini, kita tulis semula di bawah sini. Okey, ini ialah 3 langkah. So sekarang kita cuba soalan nombor 1. Sila cari punca bagi 16. 4. Okey, wait lah. Saya padam dulu ya. Jap. So, nanti apa yang kita sudah belajar di atas, kita sama-sama semak. Awak tolong buka mic dan jawab. Bukan jawab. Bersama-sama kita sebut apa yang kita nak tulis. Okey. Kita sudah tekan ini dan kita dapat 4 kan? So, kita nak tulis apa dekat sini? X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Macam ni. Okey. Seterusnya, kita akan buka 2 kurungan. Kita nak tulis apa dekat sini pelajar? Sila beritahu saya. X Tambah kuasa 2. X tambah 2. tambah 4.
Maksudnya apa yang awak cari itu sangat penting di calculator. Okay? Tadi dekat calculator awak tekan sama dengan 4 kan? So sini you masuk 4. X tolak 4 di sini. So maksudnya you put in this one. You put in this one. Not put in this one. Ini ialah kuasa 2. Jangan letak di dalam sana. Dia bukan nombor. Alamak. Boleh? Okay, ini baru soalan pertama. Don't worry. Okay, we try again. Come. Cari punca 36. 6. Yes. Okay, now you tell me apa yang kita nak tulis di sini. Sama dengan? Yes. Sama dengan apa? Mulalah, mula. Apa dekat sini? P. P kuasa 2 darab. Bukan darab. Tolak. Tolak. Tolak apa? Tadi Tolak calculator kita 6 dapat apa? kuasa 2. Yes, very good. Okay, so sama dengan apa lagi? Kurungan. Sini dalam ialah apa? P P. tambah 6. Tambah 6. Very good. Tutup. Buka lagi. P P. tolak 6. Yes, very good. Okay, very good. Okay, now kita pergi kepada yang bentuk lain. Sama, dia ialah kuasa 2 sempurna tapi dia bentuk lain. So, kita perlu cepat sikit lah. Okay. Kita ada nombor di depan. Kita ada nombor di belakang. Okay, dua ini kita buat sekaligus lah. Okay. Apa yang tak sama dengan soalan depan? Tengok soalan 3, 4 bersama dengan soalan 1, 2. Apa yang tak sama ialah dia sini tak ada nombor. Sini dia tak ada nombor. Nampak yang cikgu tag hijau tu. So sini sangat senang lah. Dia hanya XX sahaja, P sahaja ikut soalan. Kan? Okay, kita hanya fokus kepada belakang. Okay, dan belakang kalau sudah cari calculator, sudah dapat jawapan, so kita pun ikut sahaja di sini. Okay, untuk soalan 3 dan 4, sikit sahaja lain. Tengok ya pelajar. Apa yang lain ialah kita perlu check calculator 2 nombor. Maksudnya bukan sahaja kita nak semak 9. Kita pun mesti semak 4. Kalau awak pandai sifir tak perlu semak lah. Tapi kalau tak pandai, dua-dua kita perlu semak dengan calculator. Okey. Sekali lagi sila tekan 4. Punca 4 ialah apa? 2. Yes. Okey. So macam mana nak tulis? You tengok sini ya. Ini ialah 2 kuasa 2 kan? Kan. Okey. Sama dengan 2 M kurungan kuasa 2. Kerana mereka adalah satu huruf yang dikuasa 2 kan. Jadi saya tak boleh tulis macam ini. Kalau macam ini salah, macam ini maksudnya M sahaja dikuasa 2. Tapi sebenarnya 4 saya sudah semak, dia pun ada kuasa 2. Nampak? Dia pun ada kuasa 2. So sekaligus kuasa 2 itu saya keluarkan dekat luar, saya buat kurungan untuk dia. Understand? Understand. Okay, very good. So kita sambung. Saya padam sikit lah. Oi, apa lagi saya padam? Okay, so sekarang kita sambung. Bukan negatif. Tolak apa? Ini punca 9. Dapat apa? 3. 3. So belakang tulis 3 kuasa 2. So di sini saya terlebih satu sama dengan Okey, di sini sama sahaja kita akan buka 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak. Jadi sini saya nak letak apa? Sini saya nak letak apa? 2M. 2M. Ya, saya bagi. Okey, sini saya akan letak 2M pelajar.
Sini pun. Kenapa 2M? Kerana sini 2M. Understand or not, girl? Dia sebenarnya adalah berkaitan dengan tempat. Kalau tempat itu ialah X, so saya letak X. Kalau tempat itu ialah P, so saya letak P. Kalau tempat itu ialah 2M, so saya pun letak 2M. Macam itu sahaja. Boleh? Boleh. Boleh ya. Okey, so sekarang kita sambung. 2M tambah apa di sini? 3. So belakang saya adalah 2M tolak 3. 3. Okay, very good. So next pelajar kita cuba soalan 4. Okay, tolong cari dulu 25. Punca 25 ialah siapa? 5. Yes, 5. So saya tulislah 5 Y kurungan kuasa 2. Pastikan ada kurungan. Kalau tak ada kurungan terus salah. Okay, tolak. 81. Puncakan. Dapat apa? 9. Yes, 9 kuasa 2. Okay, so di sini saya nak belajar buat sendiri. Boleh tak? Boleh. Boleh ya. Tulis sendiri di sini. Okay, last one. Last one lagi penting belajar. Okay, sila tengok kita ada 5. Kita ada 80. Sila cari punca 5 punca 80. Tengok awak dapat apa. 2.2 cikgu. Pelik tak? Tadi baru cikgu cakap kuasa 2 sempurna mesti semua ialah nombor bulat. Tapi sekarang saya dapat 2.2. Sini, alamak. Sini lah dapat 8.9. So nampak seperti tak betul ni. Soalan ini salah ke? Soalan ini salah ke? So pelajar tengok betul-betul, kita akan lihat apa yang ada. Okey, so di sini dengar dulu penjelasannya pelajar. Okey, kadang-kadang soalannya dia akan bagi benda yang kita kata bukan kuasa 2 sempurna. Dengar sekali lagi. Kadang-kadang soalan dia bagi nombor yang bukan kuasa 2 sempurna. Kalau maksudnya kita tekan kalkulator, dia bagi kita perpuluhan. Perpuluhan tidak boleh dimasukkan dalam jawapan. Jadi apa kita boleh buat? Kita mungkin perlu buat satu step lebih, iaitu kita mesti pastikan mereka keluarkan nombor yang lebih-lebih tu. Mungkin kita boleh cuba keluarkan 5 dan kita tengok apa yang berlaku. Okey, sekarang kalkulator bersama dengan awak kan. 80 bahagi 5 dapat berapa? 16. 16. Yes, very good. So sini kita akan keluarkan 5 seperti kita buat FSTB dahulu pelajar. Then di sini barulah kita pergi kepada kuasa 2 sempurna yang kita sudah belajar macam ini. Maksudnya ini ialah step yang ekstra untuk soalan ini. Dia gabungkan 2 kemahiran. Boleh faham pelajar? Boleh faham pelajar? Boleh cikgu. Cuba fahamkan ya. Yang penting fahamkan soalan 1 hingga 4. Soalan 5 kadang-kadang dia boleh tanyalah di exam. Okey? So, setakat ini dahulu, apa yang cikgu bagi di sini nanti cikgu akan save dalam image dan hantar kepada awak. Kalau awak tak faham, awak nak rujuk balik penjelasan, nanti boleh tengok rekod lah. Tapi rekod itu tak cepat sangatlah. Rekod itu kadang-kadang